بيرتار عمر nama penuh Umar bin Al-Khattab bin Al-Uzza bin Ariyah bin Qutb Razah bin Adi Ka'ab. Bapa Al-Khattab merupakan seorang tokoh Bani Adi. Ibu Hantam merupakan anak perempuan Hisham Al-Mughirah, keturunan dari Bani Quraisy. Tarikh lahir itu 579 Masihi, iaitu 45 sebelum Hijrah. Sejarah memeluk Islam. Mendapat hidayah Islam pada tahun ke-6 kenabian ketika berumur 27 tahun, iaitu setelah mendengar adik perempuannya membaca ayat-ayat Al-Quran. Sejarah pemerintahannya ialah jawatan yang dipegang ialah Khalifah Ar-Rashidin, iaitu tarikh pelantikannya pada 634 Masihi. Pemerintahannya adalah 13 Hijrah setelah wafat Abu Bakar As-Siddiq. Peribadi dan akhlak beliau terkenal sebagai seorang yang sangat berani menegakkan kebenaran Islam. Gelaran Al-Faruq yang bermaksud yang membezakan antara yang hak dan batil. Khalifah yang pertama digelar sebagai Amir Al-Mu'minin, tergolong daripada 10 sahabat yang dijamin syurga. Sejarah kewafatannya ialah wafat pada akhir bulan Zulhijjah tahun 23 Hijrah ketika berumur 63 tahun. Sebab kewafatan iaitu dibunuh oleh seorang hamba Majusi berbangsa Farsi yang bernama Fairuz, iaitu Abu Lulu'ah. Nama saya Nur Alia Izzati binti Januri, nombor matrik 065250. Seterusnya saya akan terangkan mengenai sejarah pengislaman Saidina Umar bin Al-Khattab. Kita juga tahu bahawa semasa Nabi Muhammad SAW mula menyebarkan Islam secara terang-terangan, Saidina Umar telah mempertahankan ajaran tradisi masyarakat Quraisy. Saidina Umar juga merupakan orang yang paling kuat dalam menentang Islam ketika itu. Sebelum pengislaman Saidina Umar bin Al-Khattab, beliau merupakan seorang tokoh yang besar. Beliau juga telah menindas umat Islam dan penduduk Mekah telah mengalami banyak penderitaan. Tetapi setelah pengislaman Saidina Umar bin Al-Khattab, nasib penduduk Mekah juga telah terbela dan terjamin. Jadi, saya akan ceritakan sedikit kisah pengislaman Saidina Umar bin Al-Khattab. Saidina Umar Al-Khattab telah memeluk Islam 3 hari selepas pengislaman Hamzah. Ia berlaku selepas hijrah pertama umat Islam ke Habsyah. Ada juga pendapat yang mengatakan bahawa Umar memeluk Islam berikutan dengan doa Rasulullah. Seterusnya adalah peristiwa-peristiwa yang perlu kita ketahui dalam pengislaman Saidina Umar bin Al-Khattab. Yang pertama, peristiwa mencuri dengar Rasulullah SAW membaca Al-Quran dalam Masjidil Haram. Pada satu hari, Umar telah mengingkari Rasulullah SAW ke dalam Masjidil Haram. Kemudian baginda telah menunaikan solat dan juga membaca beberapa ayat suci Al-Quran. Lalu apabila Umar mendengarkan alunan ayat suci Al-Quran tersebut, Saidina Umar menjadi terpegun apabila mendengar keajaiban serta keindahan ayat suci Al-Quran. Jadi, bermula dari situlah Islam mula bertapak di hatinya. Yang kedua adalah peristiwa mendengar bacaan Al-Quran oleh adiknya iaitu Fatimah binti Al-Khattab. Pada suatu hari, Saidina Umar telah terserempak dengan Nu'aim bin Abdullah Al-Adawi. Nu'aim telah memberitahu Umar bahawa adik perempuannya iaitu Fatimah dan juga suaminya telah memeluk Islam dan meninggalkan agama yang telah kamu yakini. Selepas Saidina Umar mendapat berita tersebut, beliau terus bergegas pergi ke rumah adiknya dengan penuh kemarahan. Apabila telah sampai di luar rumah Fatimah, beliau telah mendengar adiknya membaca surah Toha. Lalu Saidina Umar terus menempur masuk ke dalam rumahnya dan disitulah dalam keadaan marah dan kecewa berlakulah sedikit pertelingkahan sehingga menyebabkan Saidina Umar telah memukul adiknya dan juga adik iparnya, yang menyebabkan berlakunya sedikit kecederaan. Setelah Saidina Umar bin Al-Khattab menyesali perbuatannya terhadap adiknya dan juga adik iparnya, beliau telah memohon maaf dan meminta agar diperlihatkan lembaran ayat yang telah didengarinya tadi. Ketika beliau membaca surah Toha, beliau juga telah memuji dan memuliakan ayat-ayat suci Al-Quran tersebut. Maka dari situlah Islam mula bertapak di dalam hatinya. Setelah pengislaman Saidina Umar bin Al-Khattab, beliau telah berjanji akan melindungi umat Islam sehingga ketitisan darah yang terakhir. Selain itu juga, umat Islam yang telah sekian lama dihalang daripada bersolat dalam Masjidil Haram, akhirnya dapat solat kembali. Di sini Abdullah bin Mas'ud juga telah mengakui dengan pengislaman Saidina Umar bin Al-Khattab telah menjadi sebab kemuliaan serta keteguhan Islam di Mekah. Riwayat hidup Umar bin Al-Khattab.
Sebelum Islam, sewaktu kecilnya beliau pernah mengembala kambing, dan pada zaman dewasanya beliau berniaga beralih dari Syam membawa barang dagangan. Beliau juga berilmu dan juga merupakan seorang pejuang dan wira yang gagah dan sangat terkenal dengan kegagahannya. Setelah Umar membeli Islam, Jibril pun berkata kepada Nabi, wahai Muhammad, sesungguhnya seluruh makhluk langit bergembira dengan Islamnya Umar. Awalnya ketika Nabi Muhammad SAW mula menyebarkan Islam secara terang-terangan, Umar lah yang menentang dan merupakan penentang yang paling kuat pada masa itu. Selepas Umar berhijrah untuk memeluk Islam, beliau telah berjanji untuk mempertahankan dan melindungi agama Islam sehingga ke darah titisan terakhir darahnya. Sayyidina Umar menjadi khalifah yang kedua umat Islam setelah Khalifatul Abu Bakar As-Siddiq. Pemerintah Umar menjadikan empayar Islam menjadi lebih berkembang dan lebih besar. Terdapat beberapa pembaharuan yang dilakukan oleh Umar seperti memberi undang-undang pentadbiran tanah, pembaharuan dalam ekonomi, melakukan polisi baru untuk golongan zimmi dan membaharui tarikh kedudukan hamba dan pembaharuan hamba. Sayyidina Umar wafat setelah ditikam oleh hamba majusi iaitu Abu Lu'lu'ah kerana Abu Lu'lu'ah menyimpan dendam terhadap Umar. Dia menikah Umar sebanyak 6 kali sehingga waktu Sayyidina Umar jadi imam di Masjid Nabawi dan meninggal 2 hari dan dikebumikan di sebelah makam Nabi Muhammad SAW. Meluaskan wilayah pentadbiran. Beliau berjaya menahluki sebuah kawasan yang luas meliputi wilayah-wilayah Iraq, Syria dan Mesir sehinggakan beliau terpaksa menghadapi masalah pentadbiran wilayah yang ditaluki dari segi politik, sosial dan ekonomi. Kerajaan Islam pada masa itu berjaya menguasai Baitul Maqdis dan Damsyik. Antara sumbangan Umar Al-Khattab ialah pembentukan Majlis Al-Syura. Khalifah Umar sebagai ketua negara dan dibantu secara rasmi oleh ahli Majlis Al-Syura. Majlis ini berfungsi sebagai kabinet negara. Majlis ini juga terdiri kepada 2 bahagian, iaitu Majlis Tertinggi dan Majlis Harian. Segala masalah penting yang berhubung dengan negara diselesaikan oleh Majlis Syura. Khalifah tiada hak istimewa dalam menentukan atau membuat keputusan tertentu tanpa mesyuarat majlis. Majlis Syura berkewajipan meneliti semua masalah umat Islam dan negara yang diterangkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, penyusunan sistem ketenteraan. Khalifah Umar telah menyusun semula sistem ketenteraan dengan membentuk tentera tetap dan tentera sukarela. Beliau menubuhkan Diwan Al-Jun, yakni Jabatan Ketenteraan, pada 20 Hijrah untuk menjalankan urusan ketenteraan. Tentera tetap telah dibayar gaji dan diberikan pakaian seragam dan gaji tentera dibayar setelah dengan pelbagai skim gaji berdasarkan status yang digariskan oleh jabatan tentera tersebut. Markas tentera pula telah dibina di sempadan yang menghadap kawasan musuh seperti di Madinah, Kufah, Fustat dan Basrah. Tujuannya ialah untuk mempertahankan wilayah-wilayah yang ditahluki serta meneruskan penyebaran agama Islam di kalangan penduduk tempatan. Sumbangan Umar Al-Khattab dari segi pendidikan. Yang pertama, beliau memberikan pekerjaan kepada para guru untuk mengajar Al-Quran di setiap daerah seluruh negara beserta dibayar gaji yang lumayan dan diberi keistimewaan lain. Yang kedua, menggalakkan masyarakat mengetahui ilmu pertahanan diri ataupun ilmu peperangan. Antaranya ialah bermain pedang, memanah dan menunggang kuda. Yang ketiga, menubuhkan lebih banyak masjid dan dijadikan pusat pengajian ilmu agama dan Al-Quran, malah membina lebih banyak sekolah untuk mengajar Al-Quran. Yang keempat, semasa menjadi khalifah, beliau sentiasa menggalakkan umat Islam untuk mendalami ilmu-ilmu lain, misalnya tasawuf, tauhid, fiqh dan ilmu dunia yang lain. Dari segi ketenteraan pula, setiap
Tentera wajib mengamalkan ajaran Islam, contohnya mensyaratkan solat 5 waktu berjemaah. Yang kedua, membina pusat ketenteraan di kota-kota utama seperti di Madinah, Kufah dan Basrah, dan juga membina kubur-kubur keselamatan. Yang ketiga, semasa pemerintahannya, tentera Islam menjadi tentera paling cemerlang sehingga berjaya meluaskan empayar Islam antaranya Iraq, Iran dan sebagainya. Yang keempat, mengasaskan pelatihan untuk pasukan askar. Dari segi ekonomi pula, yang pertama, menambah baik Baitul Mal. Yang pertama, Baitul Mal memudahkan pengurusan harta dan sumber kerajaan seperti zakat, jizyah, ghanimah, karja dan usyur. Yang kedua, menyimpan semua rekod perbelanjaan dan kewangan negara. Yang ketiga, sistem Baitul Mal berada pada tahap yang cemerlang semasa pemerintahan Saidina Umar Al-Khattab. Seterusnya, memajukan pertanian. Yang pertama, rakyat digalakkan membuka tanah baru untuk meluaskan pertanian. Yang kedua, memperkenalkan cukai baru berdasarkan jenis tanaman dan kesuburan tanah. Yang ketiga, sistem pungutan cukai yang terdahulu yang membebankan dan tidak adil kepada petani telah diubah suai. Sifat peribadi Umar Al-Khattab. Yang pertama, berani. Beliau begitu kuat menentang Rasulullah SAW sebelum memeluk Islam sehingga menyebabkan orang yang memeluk Islam sangat menakuti dan menggeruni beliau. Yang kedua, malah beliau berani kerana benar ketika mengisytiharkan dirinya memeluk Islam secara terbuka di depan khalayak ramai. Yang ketiga, Rasulullah SAW dicadangkan oleh Saidina Umar agar ajaran Islam disebarkan secara meluas. Yang keempat, disebabkan oleh ketegasan dan keberaniannya, beliau diberi gelaran Al-Faruq. Selain itu, Umar Al-Khattab seorang yang adil, seorang pemerintah yang adil dan bertanggungjawab terhadap keamanan, keselamatan dan kemakmuran rakyatnya. Yang kedua, beliau tidak memilih kasih dan mengetepikan soal status diri, malah sesiapa yang didapati bersalah tetap akan dihukum. Anak Pesuruhjaya Mesir iaitu Umar Al-Ash yang telah memukul seorang Kibti yang kalah dalam perlombaan kuda telah dijatuhkan hukuman oleh Saidina Umar. Khalifah Umar Al-Khattab seorang yang sangat zuhud. Beliau sangat terkenal dengan kehidupan yang zuhud dan tidak tertarik dengan kemewahan harta benda. Beliau memakai pakaian dari kain yang kasar, telah koyak dan bertampal-tampal. Pakaiannya sendiri tidak pernah berubah dari sewaktu beliau menjadi khalifah sehingga beliau meninggal dunia. Beliau seorang yang sangat berfikiran terbuka. Beliau menerima pendapat sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq mengenai pembebasan tawanan Perang Badar. Beliau menerima pendapat seorang perempuan yang mencadangkan supaya setiap orang boleh meletakkan mas kahwin mengikut kemahuan sendiri asalkan tidak boleh membebankan kaum lelaki. Kematian Khalifah Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab meninggal dunia pada tahun 644, iaitu pada akhir bulan Zulhijjah tahun 23 Hijrah, ketika berusia 63 tahun. Beliau telah dibunuh dengan ditikam oleh Abu Lu'lu'ah sebanyak 6 kali ketika sedang mendirikan solat subuh. Beliau dimakamkan berhampiran dengan makam baginda Rasulullah SAW. Saidina Umar bin Al-Khattab kadang-kadang dipanggil juga sebagai Umar Al-Faruq ataupun Omar ataupun Umar kerana daripada Bani Adi, iaitu salah satu golongan Bani Adi Quraisy. Maknanya yang pertama, Al-Faruq, pembanding di antara benar dan salah. Yang kedua, Amir Al-Mu'minin, iaitu ketua orang-orang beriman.